Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan persediaan Malaysia mendapatkan vaksin yang sudah pun mula diguna pakai di United Kingdom. Dan berita vaksin digunakan di United Kingdom ini menjadikan kita teruja. Adakah Malaysia bersedia untuk menguruskan program imunisasi ini? Kerana kita sudah pun hampir setahun dalam pandemik COVID-19 dan dengan adanya vaksin ini seolah-olah kita mendapatkan cahaya di hujung terowong dan kita boleh hidup seperti biasa. Sebelum ini kita ada lockdown dan kegiatan hampir musnah seperti ekonomi dan juga sosioekonomi, tetapi dengan adanya vaksin ini mungkin kita boleh memikirkan cara kehidupan yang lebih baik menjelang 2021 ini. Jadi adakah Malaysia sudah bersedia dan vaksin bakal tiba pada suku pertama 2021 seperti mana yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam, epidemiologi dan juga biostatik Universiti Putra Malaysia. Dr. Malina, dari berita yang kita dapat, United Kingdom sudah pun memulakan program imunisasi mereka yang mereka sasarkan hampir 20 juta penduduk akan mendapatkan vaksin dalam 2 dos ini. Jadi adakah Malaysia dengan berita yang kita dapat kongsikan ini sudah pun bersedia? Kerana di United Kingdom itu dikatakan satu proses yang begitu kompleks dan juga ada perdebatan siapakah yang wajib mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Jadi di negara kita adakah kita juga perlu memikirkan secara terperinci walaupun dalam pelan vaksinasi kebangsaan itu kita menyasarkan 30% pada fasa pertama dan kita menyasarkan 70% di kalangan populasi perlu mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19 ini. Dr. Malina. Okey. Secara umum berkenaan dengan vaksin ataupun program imunisasi, negara kita Malaysia melalui Kementerian Kesihatan, kita ada pasokan teknikal yang sentiasa bersedia dengan pelbagai urusan termasuk polisi yang berkaitan dengan imunisasi. Kalau kita lihat negara kita sejak tahun 1950-an lalu, kita telah pun mempunyai apa yang kita sebut program imunisasi kebangsaan, yang mana sejak tahun 1950-an hinggalah sekarang kita ada satu sistem yang memperuntukkan vaksin secara percuma untuk kanak-kanak, mereka yang mendapat perkhidmatan di sektor kerajaan dan yang berbayar jika mereka mendapatkan di swasta. Ada dalam undang-undang yang mana mereka diwajibkan untuk mendapatkan vaksin-vaksin berkenaan, walaupun dalam keadaan biasa polisi berkenaan hanya melibatkan kepenggunaan di peringkat penduduk. Di kalangan dewasa juga kita ada polisi, iaitu kepada pengendali makanan, mereka yang hendak menunaikan haji, mereka yang perlu betul mengembar ke luar negara untuk mendapat vaksin-vaksin yang tertentu. Jadi secara umum negara kita sebenarnya sudah mempunyai pengalaman dalam mengendalikan perkhidmatan vaksin dan kita tidak dapat nampaklah sekiranya terdapat masalah-masalah sekiranya kita pada satu hari nanti telah diperuntukkan vaksin COVID-19 ini untuk dilaksanakan. Kaki tangan kesihatan dan juga melalui bidang perkhidmatan kesihatan swasta, saya ingat semua dah bersedia untuk menyampaikan perkhidmatan ini kepada rakyat di negara kita. Dari fasiliti yang kita perolehi dalam perundingan pihak kerajaan, fasiliti COVAX misalnya, kita akan mendapatkan 10% imunisasi untuk rakyat Malaysia. Manakala yang terkini apabila kerajaan menandatangani MOU dengan Pfizer dan juga BioNTech untuk tambahan 20% lagi kepada populasi rakyat kita. Adakah Dr. Malina melihat apakah model yang terbaik untuk fasa pertama ini? Kerana hanya 30% juga, 30% saja yang akan mendapat vaksin ini. Jadi pastinya prioritinya kepada kelompok yang sedia maklumlah, frontlinersnya, kelompok vulnerable, mereka yang ada penyakit-penyakit kronik dan sebagainya. Tetapi pastinya di dalam kelompok ini juga perlu ada keutamaan siapakah yang akan dapat vaksin ini dulu. Jika dilihat dari segi kesihatan awam dalam kelompok-kelompok yang disenaraikan sebagai mereka yang bersiko yang patut menerima
vaksin, ini pada pandangan saya frontliners, ya, barisan hadapan perlu didahulukan sebab mereka ni adalah merupakan anggota yang berdepan dengan ancaman-ancaman sebab mereka akan mengendalikan dan juga memberikan rawatan kepada mereka-mereka yang mungkin dijangkiti. Ini diikuti juga oleh mereka yang menjaga kelompok yang rentan, ya, seperti mereka yang berkhidmat di rumah orang tua, ya, mereka yang menjaga pusat-pusat rawatan hemodialisis, ataupun tempat-tempat yang memerlukan jagaan intensif kepada golongan yang daya imun mereka tidak begitu kompeten. Jadi selepas tu mungkin boleh pertimbangkan golongan-golongan rentan yang telah saudara Nazri sebutkan sekejap tadi. Okey, dari sudut model untuk mendapatkan akses vaksin ini juga menimbulkan perdebatan. Kalau dalam program vaksinasi kebangsaan ini kita lihat model ini begitu berkesan sekali, iaitu dari sudut aspek pelaksanaannya, iaitu bottom up daripada pihak kerajaan diturunkan kepada pihak rakyat ataupun populasi dan juga disambut oleh pihak swasta ataupun klinik-klinik persendirian. Tetapi bagi COVID-19, adakah Dr. Malina perlu ada cara yang lebih pragmatis untuk memastikan mereka akses ini sampai kepada kelompok yang Dr. Malina katakan tadi? Untuk peringkat permulaan ni, pada pandangan saya ia perlu diutamakan di sektor kerajaan dahulu. Bagaimanapun dalam masa yang sama pihak swasta juga diberikan peluang, ya. Kerana dalam peringkat permulaan ni tumpuan kita adalah untuk melindungi mereka-mereka yang perlu didahulukan, ya, dan juga seperti mana yang kerajaan umumkan bahawa akses kepada vaksin ni akan diberikan secara percuma, ya, dan kita tahu bahawa semua produk-produk ini dari peringkat permulaan biasanya dikenakan harga shilling yang agak tinggi, ya. Jadi untuk memastikan liputan memuaskan dan juga mencapai target ataupun sasaran kita, jadi ia perlu dilaksanakan mengikut polisi yang mengutamakan kelompok-kelompok yang saya nyatakan tadi, dan sudah tentu implementasi ini lebih mudah, ya, kita laksanakan dalam sektor kerajaan. Dr. Malina, bagi kelompok-kelompok yang mungkin sukar mendapatkan akses, bagaimana kerajaan perlu masuk campur? Kerana kita tidak mahulah apabila vaksin ini berada di pasaran, ada akses yang mungkin menjadikan jurang inequality itu semakin melebar. Kita sudah melihat ketika pandemik ini, akibat daripada cara kita menanganinya, terutamanya dalam aspek ekonomi, dalam aspek pendidikan, kita lihat jurang itu semakin melebar bagi kelompok yang tinggal di bandar apabila pendidikan dalam talian itu tidak dapat dicapai melalui internet ataupun tiada peranti yang ada bagi kelompok-kelompok B40 dan seumpamanya. Jadi bagaimana vaksin ini juga perlu kita berhati-hati untuk memastikan, ya, kelompok T20 mungkin mereka tiada masalah, mereka mampu mendapatkan cara di klinik swasta, tetapi kelompok B40 yang tinggal di pedalaman, mereka yang tidak ada ataupun ruang yang cukup kepada kesihatan awam, bagaimana Dr. Malina? Okay, kalau kita lihat dari segi aspek equality, ya, ataupun keadilan untuk mendapatkan bekalan vaksin ini, saya rasa perbincangan itu juga mencakupi, ya, mereka yang bukan warga negara. Yeah. Sebab yang bukan warga negara ini pun sebahagian daripada kita. Kita pergi dulu kepada warga negara kita di Malaysia, pada kelompok yang B40 terutamanya yang mungkin menghadapi masalah, ya. Saya rasa dari segi akses, ya, logistik, ya, yang sedia ada, Kementerian Kesihatan memang sudah mempunyai fasiliti, ya, mencapai ke semua kawasan pedalaman. Ini pengalaman saya di Kementerian Kesihatan dahulu. Kadang-kadang walaupun di kawasan-kawasan pedalaman, ya, kita hanya ada klinik kesihatan ataupun klinik desa di tempat tertentu, tapi kita ada juga jadual klinik bergerak, ya, untuk pergi ke kawasan-kawasan kampung, ya, yang tidak mempunyai fasiliti kekal, ya, tetap seperti klinik desa yang sedia ada, ya. Jadi saya ingat dalam sistem yang ada sekarang keadaan itu tidak menjadi masalah. Tinggal lagi mungkin dalam catatan ataupun return terkini, ya, kelompok-kelompok yang memang memerlukan vaksin tersebut perlu kemaskini bagi memastikan mereka yang perlu diliputi dapat perkhidmatan, dan juga kita menghadapi juga keadaan-keadaan yang mana mereka yang menolak vaksin, ya, itu mungkin kita akan bincangkan sebentar nanti. Tapi dari segi fasiliti untuk warga negara, pada pandangan saya tidak menjadi masalah. Cumanya isu di kalangan bukan warga negara, ya.
Saya tak pasti dari segi bancian ataupun angka terkini berapa ramai, tapi pendekatan kita dari segi kesihatan awam ya, kita perlu melihat kepada aspek-aspek optimis ya, yang mana kita harap ya akses vaksin tu bukan sahaja untuk kita masyarakat warga negara ya, sebab di kalangan bukan warga negara itu juga, mereka adalah di kalangan kita ya. Sedikit kesilapan juga akan mencetuskan kluster-kluster baru dalam tempoh kita untuk mendapatkan imuniti kelompok nanti. Jadi untuk menangani isu tersebut, penglibatan swasta saya rasa agak kritikal. Di samping juga pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang hingga kini saya difahamkan ada banyak ya badan-badan bukan kerajaan yang turut turun padang mengadakan klinik-klinik dengan harga yang berpatutan ataupun harga yang sangat rendah ya, untuk mereka-mereka di kalangan pelarian yang tidak ada dokumen yang sah ya, untuk menangani mereka-mereka yang dalam kumpulan tersebut. Jadi kalau sekali kita dapat bekerjasama dengan melibatkan pelbagai golongan dalam masyarakat, insya-Allah saya ingat dalam masa yang kita harapkan ni liputan vaksin itu akan mencakupi sasaran kita. Pengalaman kita menangani pandemik COVID-19, pada peringkat pertama ataupun gelombang pertama kita mampu menangani mendatarkan lengkuk pandemik. Tetapi apabila kita sudah memasuki gelombang ketiga ini, seolah-olah kita menyerahkan kepada masyarakat dan juga komuniti untuk hidup dengan adaptasi COVID-19 dan kita move on kerana kita tidak mampu lagi lockdown secara total. Kita menutup sektor-sektor ekonomi kerana kerugiannya amat besar dan kita perlu mengimbangi dari sudut sosioekonomi tersebut. Pandangan Dr. Malina kepada kelompok-kelompok yang mungkin ada cara-cara yang mereka ada resisten, misalnya mereka tidak mahu divaksin kerana sedia maklum dalam kelompok ini, iaitu kelompok anti-vaksin ini memang ada di kalangan kita. Kalau di negara maju pun mereka sudah wujud sekian lama, ada lebih daripada 30% ke 40% kalau di United Kingdom ataupun di Amerika Syarikat. Tetapi bagaimana kita ada masa ini sebelum vaksin sampai ke negara kita untuk kita benar-benar sampai komunikasi dan juga cara kita menyampaikan maklumat supaya mereka perlu tampil ke hadapan apabila mereka diminta untuk diimunisasikan. Kelompok yang menolak vaksin ni ataupun mereka yang banyak memberikan saranan-saranan ya, ataupun cadangan yang bertentangan dengan apa yang disarankan ataupun dimaklumkan oleh pakar-pakar perubatan dan juga pakar-pakar kesihatan, pada pandangan saya ia berpunca dari beberapa keadaan. Yang pertama ialah disebabkan oleh liputan pengetahuan di kalangan mereka tu tidak mencakupi ya, dalam konteks yang dibincangkan. Ya. Nombor dua, sandaran bukti yang mereka gunakan dalam hujah, kebanyakannya adalah hujah-hujah yang tidak boleh diterima pakai ya, dalam kajian-kajian saintifik. Ya. Dan kalau kita lihat ya, ia sebenarnya mudah untuk ditolak ya, bila kita lihat dari segi ilmu dan juga konteks ya, teknikal ya, tentang isu berkenaan penghasilan vaksin dan juga kandungan-kandungan yang berkenaan ya. Banyak sebenarnya isu-isu yang telah dikemukakan ya, tapi di dalam keadaan yang tertentu saya dapati resisten yang berlaku ni ada juga disebabkan oleh mereka kadang-kadang menawarkan produk alternatif ya, terhadap vaksin yang dicadangkan. Jadi sehubungan itu saya sebenarnya pernahlah sebelum ni bila kita diberikan persoalan tentang isu ini, kita akan mengumpulkan hujah saintifik seperti mana yang sedia ada. Yang keduanya, kadang-kadang ada juga yang menggunakan hujah agama ya, dan juga hujah tentang hukum-hukum yang tertentu ya. Cuma saya nak menarik perhatian lah ya, sebelum saya berikan kesimpulan tentang kumpulan ini, macam mana kita nak memberikan cadangan ataupun untuk memberikan satu pandangan supaya terbuka hati mereka untuk menerima perkhidmatan vaksin ini pada satu hari nanti, ialah
Antara yang ditolak ni ialah sebab mereka berpendapat bahawa vaksin itu digunakan dari sumber yang tidak halal. Walaupun telah berkali-kali dibentangkan bahawa teknologi yang sedia ada sekarang jauh berbeza dengan apa yang berlaku 40 hingga 50 tahun yang lepas. 40 hingga 50 tahun yang lepas ataupun mungkin 20 tahun yang lepas, kalau kita ada sumber dari haiwan, kadang-kadang memang dia akan ambil sumber tersebut dan dalam jumlah yang tertentu untuk penghasilan tu dan dapat kita akhirnya menghasilkan vaksin. Ditimbulkan tentang kehalalan dan sebagainya. Tapi keadaan tersebut memang jauh berbeza pada hari ini. Saya bagi contoh dengan Pfizer atau Moderna yang dihasilkan di US. Mereka menggunakan teknik messenger RNA yang langsung tidak menggunakan sumber-sumber dari haiwan. Menggunakan teknologi biotech yang terkini. Bagaimanapun di sudut lain kalau nak dibincangkan dari segi agama, sekiranya masih lagi mempersoalkan tentang kandungan-kandungan yang bukan semula jadi. Saya nak memberikan contoh tentang bekalan air yang kita perolehi untuk setiap rumah. Umum mengetahui bahawa sumber air minum kita ini diproses daripada sungai yang juga kadang-kadang daripada air limbah, kumbahan dan kadang-kadang mengandungi bangkai dan sebagainya. Jadi saya ingat contoh tersebut adalah tidak tepat dan kita harap mereka dapat memberikan pandangan yang rasional untuk menerima bahawa vaksin ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang halal, selamat dan berkesan untuk digunakan. Dr. Malina, bagi kita vaksin ini ditunggu-tunggu kerana kita ingin menghidupkan semula sektor-sektor yang sudah pun hampir musnah seperti sektor ekonomi. Dan apa yang dekat kita boleh lihat adalah apabila vaksin ini kita ingin segera membuka sempadan. Jadi bagaimana protokol pembukaan sempadan apabila vaksin ini akan sampai ke negara kita? Kalau kita ke Mekah ataupun ke negara-negara yang ada gejala wabak-wabak yang besar, kita akan sentiasa ada vaksin tambahan. Seperti kita ada pasport kuning itu untuk ke negara-negara yang mewajibkan kita perlu mendapatkan vaksin sebelum ke negara tersebut. Bagaimana protokol ini dapat dilaksanakan untuk COVID-19? Badan berkuasa iaitu International Health Regulation yang menggunakan undang-undang berkenaan biasanya akan mengenakan satu polisi untuk mewajibkan setiap orang tu bila pasport mereka tu diberikan pelepasan dan sebagainya perlu disediakan dengan dokumentasi dan saya lihat bahawa prosedur tersebut juga perlu diikutilah untuk vaksin COVID-19 ini terutama dalam peringkat awal ni pelepasan bagi mereka yang akan pergi ataupun mengembara dari satu tempat ke satu tempat, polisi seperti mana yang diamalkan iaitu vaksin yellow fever yang memang diwajibkan. Typhoid dan sebagainya, meningkatkan. Dan juga kadang-kadang di setengah negara mewajibkan vaksin typhoid dan kolera. Dan di samping itu mereka juga perlu mengambil ubat-ubat malaria. Jadi prosedur itu bagi saya perlu dilaksanakan dan kalau pun tidak di peringkat antarabangsa, di peringkat negara kita perlu mengemukakan polisi yang berkenaan. Apa caranya integrasi itu dapat dilaksanakan untuk memastikan data yang kita ada di KKM negara kita ini dapat dikongsikan bagi negara yang akan kita lawat kerana ini melibatkan data peribadi pemilik dan juga pesakit. Bagaimana data protection dan juga kedaulatan data ini dapat dilindungi. Pastinya negara-negara ini ingin akses kepada data kita sebelum mereka sampai ke pintu sepadan mereka. Okey. Bagi saya cara pelaksanaan itu bergantung kepada polisi sesebuah negara. Biasanya mereka akan menggunakan data-data terkini daripada pasport ataupun dokumen perjalanan yang disertakan. Kadang-kadang setengah negara dia mengemukakan dokumen tambahan untuk diisi sebelum masuk ke dalam sepadan negara yang berkenaan. Sama saja saya ingat keadaannya seperti yang kita hadapi antara Malaysia ke Singapura, Malaysia ke Indonesia. Biasanya akses data tu hanya diperolehi apabila seseorang tu nak masuk ke tempat tersebut lah. Tapi kalau sebelum tu saya rasa agak sukar terpulang kepada perjanjian-perjanjian yang mungkin mereka telah adakan sebelum itu. Tapi dari segi confidentiality, pada pandangan saya perlu ada undang-undang yang mengawasi dia bagi mengelakkan data-data tersebut disalahgunakan dan seterusnya mungkin menyebabkan sebarang ancaman keselamatan.
Apabila sempadan dibuka, pastinya kita akan menggalakkan pelabur, pelancong masuk dan sebagainya. Begitu juga dengan rakyat, kita akan kembali aktif di arena antarabangsa. Jadi bagaimana juga kita dapat pastikan bahawa vaksin yang kita ambil di negara kita ini sesuai untuk negara yang akan kita kunjungi. Misalnya negara-negara yang ada super spreader, strain-strain yang berbeza daripada COVID yang ada di negara kita. Apa jaminan Dr. Malina dalam hal ini? Okey, sejak virus ni ditemui ya, dan mereka membuat disebut genetic mapping, pemetaan bahan-bahan genetik untuk virus-virus yang ditemui. Sistem sekarang ni mereka ada international punya disebut information center yang maksudnya satu badan yang mengumpulkan semua sekuen-sekuen genetik ni yang mana akan diguna pakai ni dalam program pembuatan sesuatu vaksin. Dan biasa dalam pembuatan vaksin tu mereka akan mengambil jin-jin yang dikenal pasti ya akan memberikan penghasilan optimal perlindungan iaitu kepada antibody dan juga the sistem imun seseorang ya. Jadi dalam konteks tu dia keadaan agak sama sekali berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang mungkin kita lalui sebelum itu ya, sebelum ini maksudnya 10-20 tahun dahulu teknologi seperti yang kita peroleh hari ini tidak ditemui ya, tidak canggih. Jadi mungkin pada masa tu saya bagi contoh macam H1N1 yang berlaku di Hong Kong ya, vaksin yang dihasilkan mungkin sesuai untuk H1N1 di Hong Kong saja ketika itu. Tapi disebabkan oleh kita ada pooling system yang mengumpulkan semua data kod genetik ni, penghasilan vaksin yang terhasil adalah meliputi ya kepada kemungkinan jangkitan yang berlaku, termasuk juga untuk apa yang disebut strain super spreader. Liputan tersebut seperti mana yang telah dimaklumkan melalui ujian-ujian klinikal ya 95% ke atas ya, itu adalah data yang diperolehi. Bagaimanapun kita di Malaysia mungkin tidak diberikan belum lagi diuji ya secara seperti mana yang dilakukan di UK ataupun di US. Tapi dalam tempoh terdekat ni dengan hasil-hasil yang berkenaan, saya melihat bahawa liputan vaksin itu sepatutnya dapat mencakupi juga strain-strain yang yang ditemui selama ini. Dalam waktu yang begitu kritikal dan juga mengujakan ini Dr. Malina, bagi kita di negara kita dan pakar kesihatan awam, pakar epidemiologi, dari pengalaman minggu ini dimulakan oleh United Kingdom dan juga akan disusuli seperti Amerika Syarikat dan juga beberapa negara yang lain sebelum vaksin sampai ke Malaysia. Apa yang Dr. Malina ingin lihat, perhatikan juga dan juga observe pengalaman mereka menggunakan vaksin keluaran daripada Pfizer dan juga BioNTech ini? Kita berharap keberkesanan seperti mana yang dilaporkan akan terus dicapai lebih daripada 94% ya, berkesan dan selamat. Dan kita juga berdoa supaya tidak ada kesan-kesan sampingan yang tidak diingini berlaku ya, di sepanjang tempoh ya, perkhidmatan vaksin yang dikemukakan. Seperti mana yang kita maklum bahawa penghasilan vaksin ni dalam untuk melawan jangkitan COVID ni, ia dihasilkan dalam tempoh yang sangat kita sebut minima ya, berbanding dengan penghasilan kebiasaan penghasilan vaksin ya, iaitu dalam tempoh 1.5 hingga ke 5 tahun, 3 hingga 5 tahun. Kita hasilkan kurang daripada setahun dan kita harap bahawa sebarang kemungkinan yang tidak diingini itu tidak berlaku dan seterusnya kita dapat mencapai imuniti kelompok ya, di tempat-tempat yang telah dilaksanakan. Dan harapan saya ialah vaksin akan dapat sampai di Malaysia secepat yang mungkin ya. Sebab pada masa sekarang seperti mana yang saudara Nazri nyatakan tadi bahawa kita menghadapi gelombang ketiga dan terpulang pada kita untuk mengelakkan jangkitan ya, dengan pematuhan pada SOP dan kita berhadapan dengan mereka yang kadang-kadang tidak mahu melakukan pematuhan dengan sempurna ya. Kita perlu sedar bahawa sekarang ni walaupun dibenarkan rentas negeri ataupun daerah, keadaan kita tidak sama seperti bulan Jun, Julai yang lalu dalam keadaan kes yang sangat minima. Sekarang ni kita mempunyai ribuan kes ya, dan terpulang pada kita untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Dan saya sangat berharap semua dapat kekal committed ya, patuh pada SOP dan dalam masa yang sama kita sama-sama berdoa supaya vaksin cepatlah sampai ke negara kita dan dapat kita mulakan program vaksinasi ini secepat yang mungkin. Terima kasih yang berbagi Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam
Epidemiologi dan juga Biostatik Universiti Putra Malaysia. Kita akan terus berhubung untuk mendapatkan makluman lebih lanjut lagi tentang ketibaan vaksin. Dalam masa yang sama kita terus berdisiplin dan komited untuk mematuhi segala SOP yang dikenakan ke atas kita dalam menangani gelombang ketiga ketika ini. Terima kasih Dr. Malina. Itu saja agenda awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.